Salam sejahtera kepada semua. Kita kembali lagi dengan satu lagi digital talk show bersama Digital Tech Educator. Saya Purushottam Mursami. Tetamu kita pada hari ini ialah Encik IR Zul Farkis, Head of Executive Jasro Robotics Academy. So selamat datang tuan ke live YouTube ni. Yep, ya, terima kasih juga kepada Cikgu Puru and also Digital Tech Educators. Okay. Mari kita terus ke agenda kita pada petang ini, pada hari ini. Kita terus pergi ke tajuk kita lah. So tajuk kita pada hari ini ialah peluang kerjaya dalam bidang robotik. So Tuan bagi beberapa pandangan lah Puan. Tuan, sebelum kita nak masuk ke peluang kerjaya, mari kita tengok serba sedikit tentang pengenalan Tuan lah dalam bidang robotik ini. Silakan Tuan. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Okey, kepada yang menonton, kepada guru-guru, kepada para pelajar, ibu bapa dan seterusnya kepada educators, okay, and also digital technology ataupun digital tech educators, okay. Alright, nama saya Zul Farkis bin Zainuddin, boleh panggil saya Zul. Saya merupakan Head of Executive untuk Jazro Robotic Academy yang terletak di Kemaman, Terengganu. Kita jauh sikit, cikgu dekat Pening, kita dekat seberang sana kan. Kita dekat Terengganu. So serba sedikit, kita start Jazro Robotic Academy ni awal tahun lepas. Kita membawakan kelas-kelas robotik lah, mengajar kelas robotik di sekolah-sekolah. And also kita masuk ke pertandingan untuk tahun lepas, tahun ni mungkin banyak lagi lah. Tahun lepas kita pergi ke pertandingan robotik MacX 2019. Dapat nombor paling tinggi, nombor 4 lah. Dan kita mewakili Malaysia untuk pertandingan robotik MacX mewakili Malaysia untuk ke peringkat antarabangsa di Guangzhou, China. Saya punya background, saya graduate mechanical engineering dekat ITP. Waktu belajar dulu saya merupakan ahli untuk persatuan robot, nama dia Robocon, kalau siapa yang join kan. Dan pertandingan Robocon masih ada lagi under Abu Asia Pacific punya pertandingan. Siapa yang berada dekat IPT tu memang kena join lah. Siapa tak masuk Robocon tu rugilah. So mewakili Robocon University untuk 3 ke 4 tahun, and also saya wakil Malaysia untuk Europe Robotics Competition ataupun nama pendek dia Eurobots, okay, dekat Jerman and also France. Time tu lama dah dulu, 2008, 2009 lah macam tu kan. So sedikit sebanyak ilmu, knowledge yang saya ada tu kita sampaikan lah kepada generasi baru, okay, generasi muda. Sebab dunia pengetahuan ilmu tentang robotics and also pengatur caraan ataupun dipanggil sebagai programming merupakan asas kepada IR 4.0 kan, dunia digital adik-adik sekarang lah. Kalau tak belajar tu rugi lah tu. Alright, so serba sedikit lah tu Cikgu Puru. Alright. Ya, terima kasih Cik Zul tentang pengenalan tu. So memang ramai remaja kita lah dan ramai juga remaja kita yang bermasa kini, selepas mereka nak, ada ramai juga yang bertanya kepada saya, bagaimana nak mencampurkan diri dalam bidang robotik, bukan saja robotik tapi dengan IR 4.0 tu. Mereka memang bimbang sikit, dan juga semalam kita ada seorang lagi tetamu yang telah pun bincangkan tentang TVET kepada kita. So hari ini saya nak kita bincang lebih panjang lagi tentang robotik ni, dan bagaimana masa depan robotik, dan juga apakah kerjaya yang dapat dilakukan oleh remaja-remaja kita pada masa hadapan lah, kalau mereka nak ceburkan diri dalam bidang robotik ini. Bagaimana masa depan mereka dengan robotik? Okey, alright, terima kasih Cikgu Puru. So seperti yang semua tahu, bidang robotik adalah salah satu daripada cabang pendidikan STEM ataupun dikenali sebagai Sains, Teknologi, Engineering dan juga Matematik. Okay, so
STEM ni dia punya belakang dia punya asas dia ataupun dia sebagai dia punya core, dalam bahasa Melayu dia sebagai nadi untuk pendidikan STEM adalah IR 4.0 kan. Daripada pengenalan pendidikan STEM ni akan membawa kepada satu evolusi revolusi industri yang lebih besar. Sekarang kita berada dekat IR 4.0. So bila kita tengok dekat sini macam dalam slide yang ditunjukkan ni kan, so kita nak ke arah future career. Okay, so apa impact robotik, and also sebelum kita pergi kepada robotik tu, kita tengok sikit in the future kan, pada masa hadapan kita bercakap tentang kerjaya. Okay, so saya yakin kalau kata yang dewasa yang menonton ni, golongan dewasa tiada masalah sebab kita dah dewasa, kita dah ada kerja, kita dah ada kerjaya. Bagaimana pula dengan anak-anak kita, generasi-generasi pelapis, generasi di bawah kan. So ini yang mereka kena tengok. Apakah peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka selari dengan IR 4.0. So pendidikan STEM, dan salah satunya adalah cabang dekat STEM adalah robotik. So kalau kita tengok, okay, kita tengok dekat slide ni, kita tengok sebelah kiri dulu, future jobs might be, contoh-contoh pekerjaan pada masa hadapan mungkin diganti dengan robot, yang mana nanti kita akan tengokkan beberapa data yang saya akan tunjukkan daripada World Economic Forum, macam mana robot menggantikan manusia. Kan nampak macam ada yang percaya, ada yang tak percaya, tapi itulah fakta. Nombor dua, pekerjaan-pekerjaan akan jadi lebih mudah, made simpler. Semua organisasi akan ke arah lebih lean ataupun lebih streamline. Maksudnya manpower akan kurang. Mungkin diganti dengan robot, mungkin digantikan dengan mesin. Okay, dan nombor tiga, future job might be obsolete, yang dah tidak diperlukan. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau dulu kan kita nak ambil gambar daripada atas kan, kita perlukan seorang helikopter pilot. Okay, dia kena bawa helikopter tu, lepas tu ada cameraman dekat belakang tu akan shoot gambar kan, dia pegang kamera besar kan, dia pun shoot gambar. Contoh dia nak ambil gambar binatang banyak-banyak kan, contoh dekat Afrika, Havana kan, dia tengok dekat Savannah tu kan, dia tengok. Dia memerlukan helikopter dan juga cameraman, betul? Sekarang ni tak perlu dah, kita gantikan tu, dia dah obsolete dah pekerjaan tu, digantikan dengan drone yang lebih senyap dan juga gambar mungkin lebih sharp dan lebih sesuai. Nak ambil gambar binatang pun tak lari kan, so menggunakan teknologi drone. So pekerjaan tadi apa jadi kepada pekerja di dalam bidang tu tadi? Dia dah obsolete, itu masuk obsolete. Dia dah pupus. Okay, lepas tu kita tengok sikit daripada Kerajaan Akhbar September 2019 ni, JPT gugur 38 program akademik. Ini bukan dekat US, bukan dekat Australia. Ni dekat Malaysia ni. Yeah. JPT Jabatan Pengajian Tinggi. So 38 program akademik ni yang obsolete lah, yang tak berkenaan digugurkan. Digantikan dengan apa? Ini yang anak-anak ataupun ibu bapa perlu cakna, perlu ambil tahu, ambil kisah. Untuk pastikan anak-anak berada selari dengan peredaran zaman lah. Okay. So kena ambil tahu pasal tu. Alright, next. Okay, ni kita nak tengok sikit contoh-contoh pekerjaan pada masa akan datang. Contohnya macam yang akan kehadapan lah kan. Ni contoh-contoh career dalam bidang STEM, dan one of it is robotik. Okay, contoh yang pertama adalah biotechnologist. Anak-anak musim-musim coronavirus COVID-19 ni kan, so bahagian biologi campur teknologi, biotechnologist nama pekerjaan tu. So akan naik. App developer, so handphone makin banyak, laptop pun makin banyak, orang menggunakan handphone lebih banyak sekarang ni kan. So semua orang connected menggunakan internet. So siapa yang pandai develop apps, membangunkan apps, aplikasi, tu orang carilah. Ni political scientist, orang-orang yang menggunakan data science, macam mana nak tengok kan pergerakan populasi manusia dan sebagainya pun akan naik menggunakan, ataupun nama lain ni data scientist lah. Memang orang akan cari. Lepas tu tengok seterusnya, roboticist. Ni adalah orang-orang yang mencipta robot. Dan pelbagai lagi career-career yang wujud. Dia ada career yang akan dipanggil deplete, dia akan pupus. Tapi bila dia pupus, satu lagi akan naik. Kan. So kita jangan duduk dekat belah yang pupus ni. Kita duduk dekat belah yang naik ni kan. So ni antara contoh-contohnya lah kan. Tapi kalau kita tengok dekat sini kan, di belakang all this occupation, career ni, yang paling penting sekali adalah programming. Di belakang ni semua ni adalah
pengaturcaraan. Kalau nak masuk dalam bidang robotik, kena tahu pengaturcaraan. Nak masuk dalam bidang data science, kena tahu pengaturcaraan. App developer kena tahu pengaturcaraan. Biotech pun kena tahu pengaturcaraan. Kalau pandai nak mencipta vaksin sahaja, tapi tak pandai nak programming, sebab kita perlukan programmer untuk nak menganalisis data. Data ada banyak ni kan. Kita ada berapa ratus ribu orang yang kena COVID-19 ni. So data tu kita nak analisis dia, kita nak project dia. Contoh macam PKP ni kan. Bila masa yang dia punya curve tu akan turun, bila masa selamat yang kita boleh keluar dan sebagainya, itu semua kita perlukan data. Okay, so data scientist tu penting. Right? So di belakang dia menggunakan komputer. So komputer tu kena tahu dia punya programming lah kan. Kita nak menganalisis data. Okay, so kita berbalik kepada realiti now sekarang. Kita tengok dekat ni kan. Okay, siapa kenal siapa orang ni? Muka ni kan, ni muka famous ni kan. Okay, pengasas Tesla. Dia kata apa dekat sini, I'm sorry when I'm looking for CGPA. I don't care if you even graduated high school. Maksudnya dekat sini, bila mencari pekerja, orang sekarang tidak melihat kepada CGPA. Ini kalau dah advance lah macam Tesla, SpaceX dan sebagainya kan. Diorang mencari orang yang mempunyai kemahiran dalam bidang AI, machine learning and also programming. Kalau CGPA you bagus, itu adalah bonus. So kalau nak kerja, nampak tak? Ni Elon Musk ni dia sebagai pace setter lah dalam contoh dalam industri otomotif kan, membuat teknologi kereta elektrik. So lepas ni akan banyak kereta elektrik keluar, so dia adalah pace setter, orang akan ikut dia, trend setter. So dia ambil orang pun sekarang ni dia dah buat macam dia punya trend dia. So kalau lepas ni pengambilan pekerja, career dia mungkin kurang tengok dekat CGPA tu still there tapi dia bonus. Kalau you pandai contoh projek, buat banyak projek Arduino, saya buat ada 10 robot dekat belakang rumah saya macam-macam. Sekarang ni saya tak payah buat apa-apa pun. Belakang rumah saya ni dia potong rumput, dia tengah basuh baju, robot saya tengah basuh pinggan, saya duduk sini relax. Nampak? So contoh-contoh projek you boleh buat kat rumah. InsyaAllah masa hadapan tu cerah lah untuk kita career ke hadapan tu lah kan. Kalau you masuk ke bidang robotik lagi bagus lah kan, memang orang cari. Bidang robot ni memudahkan kerja manusia. Okay? Okay cikgu, cikgu Bro. Okay, good. Teruskan. Okay, so saya share sedikit info dari this is from World Economic Forum kan. Okay, jap saya zoom sikit. Okay, so kita tengok sebelah kiri ni, ni adalah 10 teknologi top 10 technologies for business transformation. Okay, kita tengok dia punya ranking ni dekat sini. Nampak? Ini tahun 2018, ini tahun 2019. Siapa yang berada dekat dalam bidang IoT, Internet of Things, ni ranking nombor 1 untuk bahagian teknologi yang orang cari. Nombor 2 bahagian robotic process automation. Lepas tu nombor 3 AI, cognitive computing and also machine learning. Nombor 4 blockchain. Okay, ini blockchain. Nombor 4, nombor tu ni pun sama juga, dia punya ranking nombor 4 robotics and automation. Termasuklah kereta bergerak sendiri kan, autonomous vehicle. Ni semua orang duk kejar lah ni buat. Lepas tu kita ada AR, VR, social networking, collaboration technology, biotech and also on demand marketplace platform. Ni macam Shopee, Lazada apa semua kan, buat dia punya platform. So ini adalah contoh 10 bidang yang kalau boleh kita kuasai. Okay. Di belakang ni semua ni macam yang saya cakap tadi, mesti ada programming. Kita kena tahu pengaturcaraan. Kalau tak tahu pengaturcaraan susah sikit lah nak main kat sini kan. Kita kena mungkin buat benda lain lah kot. Okay. Nampak tak perlu dia bergerak kan dekat sini daripada 2000. Tapi dia tak banyak berbeza. Nombor 1, nombor 9 daripada nombor 2, nombor 2, nombor 3. Dia akan 10 item ni akan bermain mungkin di dalam 5 ke 10 tahun lagi pun masih orang mencari benda yang sama juga. Okay, kita tengok. Tetapi mungkin ranking dia berbeza lah, itu saja lah yang perbezaan dia kan. Betul-betul, dia ikut demand lah kan. Mungkin sebab macam saya nampak sekarang ni, kalau kata nak tengok dekat sini kan, macam kita tengok ni sekarang kan kita tengah krisis pandemik ni. Yang nombor 9 ni mungkin akan naik ni, biotech, digital health and genetics. Ini mungkin akan naik lah kan. Ni kita boleh tengok lah ni kan, bila orang
pandemik punya isu ni, dia akan, demand dia tinggi, dia akan naik. Okay, next kita tengok dekat, macam saya cakap tadi, macam mana kita nak tahu robot akan menggantikan manusia. Okay, so ini data dari World Economic Forum. Dia adalah satu forum yang menggabungkan semua ketua-ketua negara untuk membincangkan tentang ekonomi dunia. Bukan ekonomi Malaysia je, bukan ekonomi US, ekonomi dunia. So mereka letakkan, bila dah bincang tu, analisis yang dikeluarkan result dia. Okay, kita tengok rate of automation yang ada dekat sini. Okay, tahun 2018 daripada keseluruhan manusia, populasi yang bekerja 71% menggunakan tenaga manusia, 29% menggunakan tenaga robot ataupun mesin. Macam contoh buat kereta kan, buat kereta mass production dah start pakai mesin. Tak perlu manusia lah kan, dah slow-slow, yang mana part besar-besar, mesinnya akan well. 2022, tengok yang human tu dah mula shrink, dia jadi 58. Yang mesin dah jadi besar, 42%. 2025, mesin lebih banyak daripada more than 50% population daripada manusia. So manpower akan kurang, robot akan lebih. So soalan dia sekarang, orang jadi robot ke nak jadi manusia sekarang ni? Kan? Kalau robot kerja itu kan. Alright. So kita pergi kat seterusnya. Okay, so ni macam saya cakap lah, is a fact. Okay, ia adalah fakta, robot akan menggantikan manusia. Okay. Okay, kita tengok berbalik kepada career tadi kan, kita tengah bincang pasal career kan di dalam kita punya live hari ni. Okay, kita tengok pekerjaan-pekerjaan yang akan naik dan juga 10 pekerjaan yang akan declining, dipanggil sebagai declining, yang akan kurang sikit lah. Okay, so ni pun daripada World Economic Forum punya data. Okay, so dia anggarkan lah kan, dia punya projected 2022 iaitu lebih kurang 2 tahun lagi daripada sekarang kan. Ini adalah 10 pekerjaan yang akan naik lah. Dan macam tadi tu dia rankingkan by industri kan, yang berdalam teknologi, tapi ni memang daripada data World Economic Forum. So first kali dia sama je macam yang 10 tadi. First kali data analysis, data scientist, AI specialist, machine learning specialist. Nombor 3 general manager ataupun operation manager untuk nak kawal semua manusia ni. Nombor 4 software developer and also software analyst, application macam tadi kan, app developer, ni ada kat sini. Sales professional and also marketing, sales and marketing professionals, big data specialist, digital transformation specialist, new technology specialist, organization development specialist and also IT business services. So 10 top 10 emerging ni, kalau boleh kita berada di dalam 10 carta ni lah. Kita jangan ambil contoh kita ambil perkara-perkara yang robot boleh gantikan kerja kita. Okay, contohnya apa kerja-kerja yang robot boleh gantikan kerja kita? Tengok dekat yang bawah dia ni. Yang bawah ni adalah 10 pekerjaan yang kalau boleh kita elakkan. Kalau boleh kita elakkan. Okay, sebab apa? Sebab 10 career ni dia adalah declining. Maksudnya makan pupus lah, dia akan digantikan. Dia job scope tu ada tapi bukan manusia yang buat. Robot yang akan buat. Okay. Okay, nombor 1 data entry kan, kerja-kerja yang memasukkan data, orang dapat form, kita pun tak boleh tekan. Manusia ada human error. Human error manusia agak tinggi kadang-kadang, bergantung kepada emosi kan. Kalau happy mungkin okey, kalau tak happy mungkin tadi marah-marah kan, lapar ke apa kan, dia salah tekan kan keyboard. So robot kalau buat tak ada emosi, dia dapat form je, dia akan terus kita script scan, dia akan terus masukkan data, settle kan. Macam contoh macam tu lah. Nombor 2 accounting, payroll clerk, bookkeeping, admin, exec secretary, battery worker dan semua ni lah. Okay, boleh baca kat sini kan. Sebab pekerjaan-pekerjaan 10 ni kalau kita boleh summarizekan dia adalah pekerjaan yang berulang. It's a routine job yang kadang-kadang manusia punya intelligence tu not worth lah kita buat benda-benda yang berulang, benda yang sama, everyday benda yang sama kan. So kalau boleh kita tukar ke robot lah, bagi robot buat benda tu kan. So manusia buat apa kalau dah semua robot buat? Kan cikgu kan? Ya betul. Kalau tak susah juga. Itu kita simpan, nanti kita tengok apa robot nak buat, apa manusia nak buat kan, kalau semua robot buat kan. Kita jawab soalan tu
apa ni, okay, so macam semua tahu, jangan berada kat belakang, okay, jangan ketinggalan untuk terus bersama-sama di dalam digital transformation yang dipanggil kan. Robot, pendidikan STEM, IR 4.0 ini adalah perubahan zaman dunia, bukan Malaysia je, bukan dekat luar negara je, negara-negara besar, negara maju saja, tapi dekat seluruh dunia. Siapa yang ketinggalan tu bye-bye lah. Dia lalu sekali je. Lepas IR 4.0 dia dah akan pergi kepada 5.0. Dulu kalau kita ambil contoh kan, dulu kan waktu zaman cikgu Puru, zaman kita sama-sama ni kan, kalau kita ingat balik waktu zaman Y2K, itu adalah IR 3.0 cikgu, di mana zaman komputer mula diperkenalkan. Waktu tu kalau kita boleh look kat luar tu, ada kelas-kelas macam contoh kelas pengenalan kepada komputer. Contoh pernah kan dengar kan macam orang masuk kelas komputer. Kan macam basic computing semua ada lah. Basic computing. Lepas tu kelas Microsoft Word. Contoh kelas Microsoft Word. Microsoft Word pun ada, contoh Microsoft Office kan, macam baguslah you masuk kelas Microsoft Word kan, Microsoft Excel. Sekarang pun ada lagi kan, tapi dulu-dulu macam benda tu satu perkara yang baru, macam aku kena ke masuk kan. Dia kat situ, itulah peranan ibu bapa, yang saya nak tekankan dekat sini. Peranan ibu bapa sangat penting. Kalau ibu bapa tu aware, dia punya tahap kesedaran dia tinggi, di mana dia tahu benda ni kalau belajar sekarang, lagi 10 tahun anak dia dah besar, benda ni berguna. Kita tengok siapa yang pergi kelas ataupun tahu pengenalan tentang komputer. Dulu kan ICT lah baru naik kan, komputer baru diperkenalkan, internet, dial up, bunyi tetek-tetek semua kan, power kan, ini pandai main internet lah, bagusnya. Bila dia masuk universiti, dia buat assignment. Dia buat assignment tak pakai tangan kan, dia tak tulis pakai tangan, dia tak tulis pakai pensel. Assignment pakai apa? Pakai komputer. Lepas tu member yang tak pergi ke kelas tu, dia akan tanya dekat kawan dia, macam mana nak save lah? Aku dah buat, tak save lah. Nampak? Aku dah buat, macam nak padam lah, nak tambah gambar, all that, all sort of thing pun datang. So, ini kepentingan siapa yang grab opportunity tadi belajar kelas Microsoft Word atau Microsoft Office dan sebagainya lah kan, yang belajar. Dia tahu untuk troubleshooting komputer contohnya. Tentu kan dulu komputer besar-besar kan, laptop ni mahal kan, belum ada lagi sangat, kurang. Macam keyboard, macam mana nak connect dengan keyboard, macam mana mouse ni pula kan. Dulu kan mouse ada wire, sekarang mouse semua wireless kan. So hardware punya penjagaan, maintenance tu semua siapa yang pergi kelas dia tahu. So bila masuk ke zaman menggunakan tu, baru dia macam, lama dulu aku rugilah aku tak masuk kelas dia nak belajar tentang nak troubleshoot pasal komputer dan sebagainya kan. So sekarang ni adalah benda yang sama berlaku juga cikgu bro. Sekarang ni semua orang dah tahu komputer. Semua orang tahu pasal skrin. Anak-anak sekarang, pelajar-pelajar sekarang mesti tahu komputer. Kalau tak tahu komputer tu, tu bahayalah tu kan. Itu mungkin dekat tempat yang tak ada internet connection dan sebagainya. So bila semua orang dah tahu komputer, so what's next? So bila semua orang dah tahu komputer, the answer is di belakang komputer tu apa? IR 4.0. Inilah masa ibu bapa kena pastikan anak-anak belajar pengatur caraan, programming. Sebab kalau tak belajar lagi 10 tahun, anak dah besar, dia akan jadi perkara yang sama juga. Semua orang tengah buat programming, semua orang buat simple project, Arduino, robot dan sebagainya. Orang yang tak belajar tadi tu, sangkutlah, dia pun baru nak tahu, Hello World tu apa lah, macam mana nak buat ni, Scratch tu apa, macam mana nak buka Arduino IDE ni, I tak tahulah macam mana, kan. So, pilihlah, pilihan di tangan anda. Sementara kan, tu, Encik Zul nak tanya, ada soalan Encik Zul. Okey, pengaturan yang mana satu yang asas bagi murid-murid kalau katakan primary school lah, belajar sekolah rendah, pengatur cara mana yang asas bagi mereka? Saya cadangkan untuk sekolah rendah, pengatur caranya ada banyak, tapi sekarang ni telah dimudahkan, dipanggil sebagai block programming. Pengatur caraan tak perlu type, tak perlu kita tulis, kan, ada kurungan dan sebagainya. So untuk pengenalan untuk pelajar sekolah rendah, eloklah belajar Scratch ataupun dia punya similar dengan Scratch is M-Block lah. Dia boleh belajar benda yang sama. Okay. So dekat situ kita boleh kenal dulu macam mana nak susun.
Kalau belajar pengaturcaraan, kita kena tahu algorithm, pseudocode and also flowchart. Dekat ni basic lah. Ini biasa kita akan ajar dekat student-student lah macam mana. Sebab programming ni dia dah ada language dia. So kita kena belakang ni kita kena ada pengaturcaraan, kena ada catat alih, kita kena faham dulu apa kita nak cakap dekat robot. Robot tak faham cakap bahasa Melayu, dia tak faham cakap English. Mandarin pun bahasa Tamil pun dia tak faham kan, kita cakap dengan dia kan. Dia faham bahasa programming ataupun kita panggil sebagai software dia yang sangat mudah, free, Scratch ataupun Mblock kan. Itu yang mudah lah. Lepas tu dah pandai yang tu dia boleh naik sikit. Kita belajar Arduino IDE, lepas tu Python, baru masuk ke C++, Java, Raspberry dan sebagainya lah. Ada yang atas-atas level yang lain. Okay, Jago, start dengan Scratch dulu dah. Scratch boleh buat game. Tu bagus tu. Ya, sekarang kami pun buat tutorial dalam channel kami untuk Scratch game developer. Kami sedang buat dah. Bagus. Keep on doing that. Dan kepada yang menonton, pelajar-pelajar, ibu bapa, belajar, tengok tutorial dan buat game sendiri. Memang game tu nampak simple kan, tapi you akan faham nanti bila dah sampai idea dia, tiba-tiba kita tahu, aku ada idea baru aku nak buat game terbang kan. Kita tahu dah, basic kita tahu, fundamental tu strong, boleh buat apa-apa game pun, tak ada masalah. Ya, betul. Sebab asasnya kita kalau kenal asas tu dah kenal, asas tu dah tahu, apa-apa cara pun kita boleh olahkan dia lah. Sebab olahan tu dari pemikiran kita, how creative are we in handling such a critical problem. So kalau kita dah tahu asas dia, kita boleh pergilah lebih jauh. Okay, Encik Zul, untuk nak mulakan yang dalam bidang robotik ni, pelajar umur tu ada apa-apa ada apa-apa impact tak kalau umur lebih muda dia mulakan dalam bidang robotik ni, pengaturcaraan ni, ada apa-apa kesan tak nanti dalam pembesaran dia tu untuk murid-murid? Alright, thank you for the question. Lagi awal belajar lagi bagus. Lagi awal lagi bagus. Sebab so kalau kita belajar robotik sebab ada robot. Sekarang teknologi semakin hari semakin pesat berkembang. Nanti kalau lambat sehari pun lambat tu. Betul. Teknologi bergerak laju kan. So robot pun akan berubah dengan lajunya. So kalau boleh umur 5-6 tu dah boleh start belajar robot. Tapi bukan, dia kena tengok sesuai lah robot yang sesuai untuk preschool. Okay, kalau macam yang kami dekat Jazul kita ada kelas preschool, kita pakai robot dari US. Kalau yang dah start 7 years old tu dah boleh pakai robot. Dan boleh start lah pakai robot yang biasa Arduino kan. Sebab kalau kecil sangat dia tak boleh pakai robot yang boleh cabut-cabut, nanti senang kena baling, pecah nanti. Alright, so tapi belajar block programming tu kalau untuk preschool tu ada dah sebenarnya, ada robot-robot yang sesuai untuk digunakan. Sebab kita nak bina kita punya minda anak-anak ni dipanggil sebagai computational thinking, CT. Untuk disusun pengaturcaraan tu, macam mana dia nak bagi tahu dekat robot tu untuk execute certain mission lah. Okey, terima kasih Encik Zul. Encik Zul boleh teruskan perbincangan kita. Okay, alright. So seterusnya, kita pergi dekat STEM education. Ini saya nak terangkan dekat sini di mana perubahan teknologi dunia macam kita tengok tadi kan IR 4.0, STEM, bukan hanya di luar negara. Di Malaysia sendiri, alhamdulillah Kementerian Pelajaran Malaysia pun dah start. Dia dah ubah pembelajaran dekat kelas kepada konsep dinamakan sebagai PAK 21, pembelajaran abad ke-21, supaya murid-murid ni, pelajar-pelajar ni tak bosan lah dengar je kan, nanti tidur. Budak-budak sekarang, pelajar-pelajar sekarang dia nak interaktif, belajar menggunakan YouTube, belajar pakai tablet dan sebagainya kan. So dia namakan sebagai pembelajaran abad ke-21. Ada flip class, ada beberapa lah dia punya elemen di dalam PAK 21. So ada inisiatif diperkenalkan oleh KPM kan. So benda-benda ni semua ke arah pembelajaran pendidikan STEM dan juga IR 4.0 untuk mereka belajar. Oleh itu, kita tengok satu video yang disediakan oleh KPM sendiri untuk kita tengok apakah itu pendidikan STEM dan yang penting sekali kenapa kena belajar pendidikan STEM. Okay, alright, Cikgu Puru silakan video STEM.
Alright, okay, boleh tengok kan, nampak tak kepentingan pembelajaran pendidikan STEM. Pendidikan STEM ni salah satunya kepada kerjaya robotik lah. Okay. So kalau boleh tengok dekat situ, antara data yang kita boleh baca tadi, 65% pekerjaan pada masa akan datang tak wujud lagi sekarang. Apakah pekerjaan-pekerjaan itu? Yang tadi saya ceritakan tu lah kan, dekat awal-awal tadi kan, apps developer, data scientist, robotik dan sebagainya lah. So pekerjaan-pekerjaan tu tak wujud lagi sekarang ni. Dia akan evolve. Nanti tahun akan datang baru dia wujud. Okay, so inilah bidang-bidang pekerjaan, career yang perlu kita belajar lah, kita kena start belajar. Kalau tak yelah macam saya sendiri pun lah kan, belajar mechanical kan, tapi kena belajar programming, tu rasa macam keberatan lah sikit kan, sebab biasa kalau dekat Robocon tu, kalau kata pertanding dalam robot, mechanical ni akan tengok structure, dia punya hardware. Orang-orang pelajar electrical, EE akan tengok dia punya programming. So nak tak nak kena belajar lah. Okay, kena belajar programming juga. Ada satu course yang best yang you boleh join, nama dia Mechatronics. Dia combinekan dua-dua. Ini bagus. Hari-hari makan besi, lepas tu makan coding, memang pandai kan buat robot. Mechatronics. Mechanical campur dengan elektronik. So jadi Mechatronics. Okay, siapa ambil bidang ni, dia mudah lah bila tengok Arduino punya program tu, Python, dia tengok, oh dia tahu. Okay. So ini adalah bidang-bidang yang kita perlu ceburkan diri. Okay cikgu, ada soalan ke cikgu? Untuk soalannya, okay, katakan bidang mechatronik ni, dia ada persamaan dengan automation. Yang pelajar-pelajar tu, mereka akan belajar tak automation dalam mechatronik? Thank you. Di dalam mechatronics akan belajar automation, robot automation. Sebab tu part of mechatronics. Automation ni adalah pergerakan macam mana sequence of robot tu kan, menggunakan coding. So mechatronics memang akan belajar. Tapi automation ni lebih kepada industri lah, industri punya kegunaan industri, bukan dekat educational. Macam yang kita ni, macam cikgu guru, kita fokus kepada educational robotics punya education kan. Automation tu lebih kepada penggunaan industri lah. Okay, lagi satu soalan yang diutarakan oleh rakan-rakan saya lah. Di mana sekarang masalahnya kita belajar Scratch, kita belajar Arduino dan Scratch dan M-Block untuk permulaan sebagai asasnya. Selepas tu kita naik upgrade sikit, kita belajar tentang Arduino dengan IDE format, IDE. Selepas tu kita guna pergi ke Python. So untuk kanak-kanak, boleh tak kita dengan awalnya kita ceburkan diri mereka dengan Arduino. Manakala kita sekarang pun kami sedang ajar Arduino tapi basic level lah. For as a starter kita gunakan dia copy dulu dan dia paste dia punya coding dulu. Selepas tu dia diperkenalkan dengan satu persatu apa hasil daripada setiap programming tu. So kami ajar macam tu. So adakah pengajaran macam tu akan lebih memudahkan murid-murid ke industri nanti? Yang cikgu Purwo ajar Arduino ni pada umur berapa cikgu? Umur 10 tahun. Okay. Kalau thank you for the question. Untuk sekolah rendah tahap 2 dah boleh belajar Arduino dah. Tahap 2. Maksudnya darjah 4 lah kan? Darjah 4. Ya, darjah 4. Umur 10 tahun tu cantik lah tu. 10 darjah 4, 5, 6 tu dah boleh. Tapi dia tak, bagi saya lah, jangan ajar yang tulis tu, ajar yang block programming kan. Arduino kan ada satu lagi block kan? Ya. Ajar yang tu dulu, lepas tu dia akan auto convert kepada language yang tulisan tu. Ya. Bagi saya kalau yang tulisan tu, even untuk university student pun tengok tulisan tu C++ tu kan macam besar ni. Kan? So belajar block programming. Bila dia dah pergi ke sekolah menengah, dia akan lebih mudah nak faham. Dia boleh dia punya hubung kait tu mudah lah kan. Dia buat block programming, lepas tu dia tengok macam ni, dia convert kepada language.
Lepas tu bila dia nak masuk Arduino IDE ataupun Python, lebih mudah dia faham. Kalau orang yang tak belajar Arduino daripada awal, dia akan susah sikit lah. Terus-terus dia masuk RBT, tingkatan 1, tingkatan 2, belajar Arduino IDE, apa ni? Kan baru nak start kenal pin 13, GND apa kan, macam teruk lah nanti. Sebab ada ramai pelajar juga, pelajar tingkat 1, 2 yang seringkali call saya lah, panggil saya untuk jelaskan beberapa benda. Tapi masalahnya semasa tahun 6 ada topiknya Scratch di sana. Tetapi mereka macam tak fokus sangat sebab biasa kan. Mereka tak fokus sangat. So mereka ada ramai yang tertinggal lesson tu. So mungkin mereka ada banyak masalah lah semasa tingkat 1. Kalau jika yang ni, isu ni untuk yang ambil ASK tingkat 1. Sebab ASK tingkat 1, dia mengajar tentang Scratch Advanced, Scratch level 2. So lebih tough lah untuk pelajar-pelajar yang tak belajar awal lagi. Macam tahun 6 mereka tak belajar. Terus pergi, macam Zul kata tadi, terus pergi form 1, tengok Advanced Scratch, nak convert kepada IDE, jenuh tu. Betul. So kena belajar baby step, one step at a time kan. So kita cadang, okay lah, kalau kali 2 kategori lah, ada jawapan, 2 jawapan. Yang pertama, siapa yang dah ajar 6 tu silalah belajar kan, betul belajar Scratch, introduction to Scratch tu betul-betul faham. Nombor 2, kepada yang dah tak belajar tu, mungkin main kot, tak tahu buat apa, waktu PKP ni, MCO ni, awak boleh ambil free online class belajar introduction to Scratch. Dengan digital tech educators ada, tutorial ada banyak. Nanti saya akan tunjukkan beberapa platform you boleh belajar free online class. Boleh catch up balik. Macam saya sendiri kan, walaupun kita mengajar kelas, saya sekarang tengah belajar dekat Udemy tu. Kita belajar buat game-game yang advance lah. Kan? So kena belajar lah, sebab kena try tu belajar. Ni sekarang tak pergi sekolah ni kan, duduk rumah, bolehlah slow-slow catch up sebelum pergi ke Scratch level 2 tu. Ya, betul juga. Sebab ada macam Udemy dengan Coursera semua tu, platform-platform tu memberikan kita pengalaman lah dan peluang untuk MCO ni. PKP ni, musim PKP ni memang cun untuk belajar-belajar lah, untuk campurkan pengalaman sikit, ambil pengalaman sikit, belajar sikit-sikit lah tentang coding ni, robotik ni. Ada juga banyak pengalaman lah untuk mereka. Ya? Betul. Gunakan masa yang ada ni, jangan main game. Yalah. Tengok TV ke tengok kartun ni kan, nanti habis PKP jadi kartun dah muka tu. Belajar. Betul juga. Okey. Kita boleh teruskan Zul. Okey, baik. So untuk seterusnya ni, kita tengok sikit lagi atau kita boleh ambil soalan. Kalau ada soalan boleh tulis dulu dekat ruang komen tu kan. Nanti kita tengoklah macam mana nak jawab kan. Tulis dulu. Okey, so yang ni saya buat ni waktu awal-awal PKP lah, MCO kan, Movement Control Order pada awal dulu PKP 1. So kita tengok waktu ni orang masih lagi 50-50 lagi. Aku nak kena buat online class ke? Aku tak tahulah macam mana. Kan. Time tu kita dah start lah dekat Jazrul ni, kita dah start buat kelas free untuk online. Siapa-siapa nak join. Tadi hari ni kita buat sharing kelas yang ke-21 dah. Dah jalan-jalan kan. So siapa nak join, just join. Alright, next. Ni saya share sikit platform untuk belajar online kelas. Ni semua free lah ni kan, untuk kita boleh subscribe untuk kelas. Yang first tu kita tengok Udemy tu, lepas tu ada edX, Coursera, YouTube. YouTube ni macam sekarang kita berada dekat platform YouTube. YouTube Live. YouTube ni boleh belajar macam-macam. Nak belajar stream pun boleh, nak belajar apa pasal StreamYard pun boleh, nak belajar pasal macam mana nak gunakan OBS, eCam dan sebagainya. So macam mana, semua kat YouTube. Boleh cari je kat YouTube, ada satu platform yang agak bagus untuk belajar. Lepas tu nombor 5 ada Han Academy. Ni free class, boleh join. Nak ambil kelas apa-apa advance pun boleh, dia free. Nombor 6 pluralsight.com, ni pun boleh belajar, and also Skillshare. Okay, ni antaranya, ada banyak lagi. Sekarang ni online class dah banyak sangat. So kita kena pilih yang sesuai lah untuk kita kan. Lepas tu masa tu kita kena susun. Jangan asyik ngadak komputer je kan, belajar berasap macam kepala. Kena
susun. Kalau macam untuk pelajar, awak kena belajar, lepas tu kena main juga. Okay, jangan duduk depan main coding je kan. Kena balance. Belajar, lepas tu petang kena keluar lah pergi main badminton ke ataupun pergi bercucuk tanam ke kan. Tanam kacang panjang, kacang apa, toge tu ke kan. Kena minda tu kena keluar juga. Jangan duduk dekat bilik saja. Tapi ni saya tunjukkan antara kelas-kelas online yang kita boleh pergi dan kita belajar. Subscribe lah dekat kelas-kelas dia. Alright, seterusnya, okay, ni yang sedikit lah Cikgu Puru. So untuk tajuk kita tu beres. Saya rasa yang setakat yang kita boleh share pasal perkenaan career di dalam bidang robotik dan juga pendidikan STEM AR 4.0 tu serba sedikit tu dah merangkumi perbincangan kita lebih kurang 40 minit ni kan. Kalau ada soalan berkaitan programming ataupun robotik dan sebagainya boleh utarakan, boleh tanya, tak ada masalah. So, selepas ni saya akan share kelas-kelas yang kita buat lah sebab kita ada bersama-sama dengan robotic trainer di luar negara juga. Okay, so sedikit lah saya share, ada beberapa program yang kita buat. Okay, kelas-kelas free yang kita adakan untuk anda semua boleh join. Yang pertama kita akan buat international class. Ini global STEM learning. Ini kita akan belajar flowchart, macam mana nak buat scratch programming and also robot coding. Kita akan ajar tenaga pengajar dia dari Malaysia, saya akan ajar, lepas tu kita ada dari Pakistan and also India. 3 trainer ni akan combine, lepas tu kita akan ajar 8 hingga 12 kelas lah, lebih kurang 2 ataupun 3 bulan seminggu sekali. Setakat ni dah ada, sekejap saya cek, 66 yang berdaftar di seluruh negara, di seluruh around the globe, bukan di around the globe. Ada ni, ada India, Malaysia, New Zealand, Pakistan, South Africa, Turkey, Vietnam, Indonesia, Brunei, ramai. So kalau boleh sila register. Kalau Cikgu Puru nak promotekan, bagi tahu dekat your student ke, it's a free class, learning language. Ya, pasti. Yang ni macam global STEM learning ni. Learning language is in English, programming dan juga belajar English. Kita improve kita punya English. Oh, bagus. Sebab global STEM learning macam ni, macam global tu, memang ada nama dia ada status tu lah. Dan juga kita nak bagi yang ni free training ni. Siapa nak lepaskan peluang yang percuma. Sebab tadi pun ada banyak courses yang saya dapat terima lah dalam Telegram saya. Ada yang charge tu, ada minimum charge. Untuk setiap slot tu, dia adalah minimum charge. Tapi yang ni free. So murid-murid dan guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang sedang menonton ni, tolong ambil peluang ni, rebut peluang ni. Kita belajar coding dan asas-asas coding untuk mahirkan diri sendirilah. Betul-betul, jangan lepaskan lah. Anak saya pun saya dah suruh sign up lah. Kan, sebab dia boleh belajar dan juga bukan hanya belajar, sebab belajar ni kalau dekat sekarang ni macam kelas kita ada Google Classroom kan, belajar ni belajar juga macam biasa, tapi the different global ni kita bersama dengan pelajar di negara lain. Kita kadang-kadang mungkin akan ingat pelajar-pelajar lah, especially kan, kita ingat duduk rumah ni asyik kena buat benda yang sama je hari-hari. Weekend ke weekdays pun dah sama dah kan sekarang ni kan, dah tak tahu beza dah. Ini Jumaat ke, hari Sabtu ke, hari Ahad dah sama je kan. So beza kelas yang bersama dengan orang luar ni, baru kita dapat open mind. Oh, orang dari Pakistan pun belajar jugalah. Oh, diorang pun belajar benda yang sama dengan kita. Orang Indonesia pun belajar, orang Brunei pun belajar. Oh, okay. So bila dia nampak kawan-kawan semua belajar benda yang sama, dia pun nak belajar. Okay. So kita boleh kenal kawan-kawan baru lah. Okay. Selain daripada kawan sekolah, kawan taman kan, kita belajar kawan-kawan international. Alright, so ni kelas akan start yang pertama pada hari Sabtu ni, pukul 5 petang. Sebab kita nak tallykan masa dengan diorang kan. So kita buat petang, diorang akan buat pukul 2 nanti. So itu link untuk register. Okay, boleh register di situ. Seterusnya kelas yang untuk Google. Nak tengok dulu. Encik Zul, boleh Encik Zul nanti letakkan link ni, registration link ni di bawah description tak? Nanti di komen nanti di komen. Mungkin kita boleh masukkan dalam komen ataupun dalam description. Saya nak letakkan link registration ni lah untuk murid-murid ataupun ibu bapa yang sedang menonton. Mungkin nanti mereka akan menonton balik. So mereka boleh dapatkan link ini
untuk daftarkan anak-anak mereka untuk mengikuti pembelajaran ni? Boleh kan? Boleh, saya share dekat sini nanti, saya share dekat private chat Lepas tu nanti Cikgu Puru tolong boleh. Pass ke sana lah untuk ada live comment live comment ada. Ada soalan ke sini? Ya, ada. Dah ada soalan dah ni. Soalan ni, tengok ada murid ni. Terima kasih kepada yang tanya soalan. Okey, apa ni? Okey, which is not commonly used? Not commonly used ke yang commonly used? AI. Yang ni not commonly used. Salah type tadi. Ni. Kan? Should be common. Sebab AI language ni AI ni dia bergantung kepada hardware kita kan. Kalau hardware tu capable untuk buat image recognition, kita boleh code dia. Macam contoh, tadi saya baru kenal dengan Hello Code. Is similar dengan Microbit. Okay, size dia pun kecil. Dia boleh buat AI. Maksudnya kita klik dekat kita punya Scratch ataupun M-Block, kita klik nyalakan lampu, bot tu akan nyala lampu. So AI, lepas tu dia akan recognize. Macam contoh kita setkan Hello Code ni untuk bagi makan dekat kucing, bukan dekat anjing, contoh lah kan. So dia akan tengok daripada komputer tu, dia tengok, dia boleh recognize. Kalau dog yang datang, dia tengok dia punya pattern tu, dia bukan kucing. So dia tak akan buka dia punya tempat makan tu. Kalau dia tengok gambar tu, dia tengok ni cat, dia akan open untuk cat tu makan. So kalau kata programming language yang sesuai untuk AI ni, semua boleh pakai sebenarnya kan. Boleh Scratch pun boleh, M-Block boleh, Python boleh, Raspberryan, pernah dengar Raspberry Pi? Raspberryan boleh, Arduino boleh. Dia ikut dia punya apa output yang kita nak tengok. Kalau outputnya dia lebih mendalam ataupun lebih advance, so kita kena tengok programming language pun kena advance lah. Macam R lah kita kena pakai. Yep, setuju. Kalau R tu dah power tu. Dah power tu. R tu saya pun tak belajar gitu, memang power. Kalau siapa belajar R, itulah level common language untuk AI lah. Betul? Betul. Okay. Ni pun you dah jawab Cikgu Puru. Betul. Betul lah. Okey, ni lagi satu nak tanya. Sekarang ramai pelajar yang masuk dalam AI, nak belajar tentang AI, nak belajar tentang AR, VR. Adakah AR dengan VR tu kita boleh mula dengan macam Google Glass lah. Kita guna Google Glass dulu, kita buat hands-on dulu dan baru kita nak beli produk dan macam tu boleh dah kan? Boleh kan? Macam tu. Ya, boleh juga. Kita panggil sebagai virtual learning dulu, simulation. And then bila kita dah sampai certain level, kita beli hardware tu sendirilah, tak ada masalah. Macam Microbit lah kan. Microbit dia ada make code punya website tu, kita boleh code Microbit tu dekat virtual je. Bila kita tak perlukan dekat tangan. Boleh, tak ada masalah. Scratch pun sama, kita boleh buat game. Tak payah ada robot, tak payah ada hardware pun. Dia buat semua dekat online je. Ya. Satu lagi yang tadi Zul kata tu similar kepada Microbit tu apa dia ya? Nama dia Hello Code. Hello Code okey. Sama similar, dia punya platform sama dengan Microbit lah ya. Dia pakai coding Scratch juga. Scratch base dia pakai M-Block lah. Okey, kita tunggu untuk soalan-soalan lain. Ada murid tak ada soalan apa-apa? Kalau ada soalan boleh tulis. Sampai tu saya sambung sikit lagi. Okey, boleh. Okey, so ni nanti siapa nak join, register saja. Saya dah bagi link, nanti Cikgu Puru pass dekat live comment. And then next kita nak buat ni baru, kita mungkin besok kita akan launch International Online Game Making Competition. So yang ni daripada serata negara lah kita nak buat kan. So kalau siapa nak join, you pandai buat game. Macam siapa dah pergi tutorial, belajar tutorial Digital Tech Educators kan, you dah belajar buat game, main masuk competition. Kalau nak masuk, nak rasa game you buat tu power kan, okay, kita akan ada most, saya tengok ada apa ni, most complex game. You buat game yang kompleks, dapat award. Most interesting interface, buat cantik-cantik dapat award. And also best character design, you buat sendiri design tu kan. Buka AI ke Photoshop ke iPad kan, boleh lukis, so dapatlah dekat situ. Dia nak kategori
kategorinya macam mana ya? Kategori award tu macam mana? Berapa kategori? Ada kat poster tu. Ada 3 kategori. Most complex game, most interesting interface and also best character design akan dapat sijil. Jadi siapa yang masuk ni je akan dapat 3 sijil, cikgu. Oh, okay, good. Lepas tu siapa menang dah akan dapat lah extra sijil. Pertandingan ni kita berkolaborasi bersama dengan teknologi digital TD1303. TD ni adalah Terengganu punya state government owned by state government kan. So dia support pertandingan robotik international ni lah. So siapa-siapa nak join please do so. Yang ni ada bayaran lah sebab ada competition. RM20 untuk Malaysian, USD 10, dan US dollar untuk international lah. Right, so ni satu. Lepas tu kita ada pertandingan ni untuk robotik lah. Siapa ada M-Bot, kalau ada M-Bot boleh join yang ni pula lah, robot competition. Okay, I think itu je. Okay, ni last kita share sikit cikgu. Siapa nak join free class online. Next free class online kita pada 2 Mei. 2 hari lagi hari Sabtu 12. Kita nak belajar pasal program M-Bot dengan M-Block 5. Okay, so boleh join. It's a free class. Kita pakai Zoom application. Boleh pakai web version, tak perlu install dekat komputer. Pukul 12. Pukul 5 kita ada kelas international hari Sabtu, first class. Okay, I think yang untuk kelas-kelas ni dia boleh-boleh tak perlu beli apa-apa perkakas. Saja install dalam laptop ataupun online, kita gunakan sistem tu. Kan? Betul. All the block system lah. Coding dia ikut block saja. So murid-murid dapat mengikuti pembelajaran tu dengan senang lah. Alright, I think untuk sharing saya. Okay, so kita tunggu untuk apa-apa lagi sharing daripada sesiapa lagi yang nak tengok dulu. Cikgu buka yang 2 besar cikgu. Sambil tunggu soalan tu, bagi saya tanya dulu soalan dekat semua orang kalau tak ada soalan. Saya soalan kita tanya soalan. Saya suka orang tanya soalan. Kalau tak ada soalan, saya tanya soalan. Okay, soalan dia bila semua orang dah semua pekerjaan kan, kita balik kepada tajuk kita tadi. Bila kebanyakan pekerjaan ni telah digantikan dengan robot. Saya kalau pergi sekolah saya tanya soalan yang sama cikgu. Apakah manusia, apa yang manusia buat bila semua kebanyakan pekerjaan tu dah dilakukan oleh robot? Ada tak siapa-siapa yang boleh nak jawab dekat sini? Tengok sikit kan. Kalau kebanyakan pekerjaan telah digantikan dengan robot, so manusia nak buat apa? Okay. Ada soalan? Ada jawapan? Boleh kalau berani nak jawab. Okay. Sambil-sambil tu, kan kita tunggu soalan-soalan kalau ada siapa-siapa ada soalan. Okay, tak ada. Saya jawab jawapan tu. Okay, so kalau kata kebanyakan pekerjaan digantikan dengan robot, okay, so apa manusia buat? Soalan pertama untuk jawab soalan tu adalah siapa yang buat robot? Ya, itulah jawapannya. Robot tak buat robot. Macam. So kita manusia sebab tu kena belajar programming, kena belajar ilmu pengatur caraan, basic, start daripada basic you akan pergi ke advance. Kalau tak belajar start, tak ada start, takkan pergi mana-mana lah kan. So kita belajar programming sebab robot ni semua, dekat belakang dia semua programming. Kalau you pandai baca programming robot tu, senanglah nak faham robot tu buat apa. Kita nak bagi tahu dekat dia suruh buat perkara-perkara lain pun kita boleh sebab kita tahu pengatur caraan. Bahasa pengatur caraan ada banyak. Kita belajar satu-satu, okay, step ikut step, jangan terus belajar terus pergi dekat C ke, pergi dekat R kan. Nanti memang pening lah. Slow-slow, dia kita akan faham. So manusia akan buat robot dan manusia akan buat lebih banyak kerja manusia. Apa kerja manusia? Berjumpa dengan manusia lah. Kan kita akan banyak menghubungkan silaturahim. Saya boleh pergi Pening jalan-jalan. Saya boleh pergi mana-manalah Johor ke kan. Kita boleh membuat kerja-kerja manusia lah. Ni kan kalau tak sibuk je kan. Semua sibuk. You buat apa? Sorry lah saya sibuk lah. Meeting banyak. Kena buat ni lah. Kena buat report lah. Itulah ini kan. Benda-benda yang tu bagi robot buat. Benda-benda analisis bagi robot buat.
kita akan buat benda lain. Kita akan membantu untuk buat robot yang lebih bagus. Kita buat teknologi yang lebih baik, kita buat kereta yang lebih selamat, yang lebih pantas bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kita buat sesuatu invention, nama dia invention, penciptaan yang memberi kebaikan kepada orang. Okay, so itulah kerja manusia. Macam mana nak pastikan baju yang kita pakai ni, pakai sekarang, lagi 1 jam siap. Dia boleh pakai balik. Dah siap basuh, dah siap kering apa semua tu. Itu kerja manusia. Kita kena fikir. Itulah sedikit daripada Zul dari Jafro Robotics Academy. So dia merupakan seorang satu-satunya trainer lah, global trainer lah, international global trainer untuk dapat sharing pengalaman dia dan juga beberapa informasi-informasi yang penting lah untuk remaja masa kini yang mungkin mereka ada peluang yang lebih cerah pada masa hadapan jika mengikut dengan arus teknologi masa kini. Kalau yang macam kita ada serba sedikit lah kesinambungan dengan slot semalam. Semalam pun mereka dah kata dah, pensyarah semalam dia dah kata dah, kalau kita tak ikut arus pemodenan tu, kita akan ketinggalan. Dan jika ketinggalan, dia akan memakan diri sendiri. Betul. Dan peluang untuk mencari pekerjaan tu akan berkurang dan kita perlu fokus kepada job creator. Jangan jadi job seeker. So sekarang macam Zul, macam ada kawan lagi yang Hafiz, semua tu mereka tu job creator. Mereka dah bangunkan job sendiri. So perniagaan sendiri dan juga bisnes tu, perniagaan tu kita perlu ceburkan diri kita dalam perniagaan, dapat membantu diri sendiri dan juga masyarakat. Itu yang kita nak. Kita humanistik lah, lebih kepada humanistik, di mana robot tidak dapat mencipta manusia. So manusia saja yang boleh mencipta robot. So kita mencipta robot yang membantu kita dan juga dapat mencerahkan lagi peluang kita pada masa depan. Okay, itu saja daripada kita. Terima kasih kepada Encik Zul yang meluangkan masa beliau untuk sharing kepada kita peluang kerjaya dalam bidang robotik ni. Terima kasih Encik Zul. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih. Ada apa-apa nak share yang sepatah dua kata untuk kesimpulannya? Daripada saya ke? Ya daripada Zul. Kesimpulannya, belajarlah ilmu pengatur siaraan. Kuasai dunia teknologi. Bukan untuk kita tau. Untuk anak-anak kita, untuk generasi seterusnya, untuk memajukan negara Malaysia ni especially. Okay, itu je Cikgu Bulu. Alright, thank you Digital Tech Educator. Ya, terima kasih banyaklah untuk datang ke Digital Tech Educator untuk Digital Talk Show ketiga pada hari ini. Okay, terima kasih Zul, terima kasih. Sama-sama. Okay, begitulah perbincangan kita, sharing kita daripada Encik Zul dari Jafro Robotics Academy. So beliau telah berbincang dan juga telah pun memberi banyak input kepada kita tentang bidang robotik ni dan juga peluang kerjaya dalam bidang robotik. Sebab dunia semakin mencabar dan juga banyak lagi benda yang kita nak ceburkan diri. So oleh itu pelajar-pelajar, murid-murid, ibu bapa dan guru-guru yang sedang menonton, tolong share link ini dan juga ambil input daripada perbincangan tadi dengan Encik Zul yang pengasas dia tu, mereka ni ialah orang-orang yang ceburkan diri mereka dalam bidang robotik dan mereka ada kerjaya sendiri. Mereka telah bangunkan kerjaya sendiri dalam bidang robotik. So kita boleh dapat kongsikan pengalaman mereka dengan kita dan kita juga perlu meningkatkan diri kita, majukan diri kita dengan pelbagai kemahiran, ya, seperti kemahiran STEM dan sebagainya. Okey, sebagai kesimpulan daripada saya, terima kasih kepada semua
yang sedang menonton, yang terlepas menonton tu sila share link ini kepada yang tidak menonton, dan live chat ni, live streaming ni akan berada dalam YouTube kita untuk kita nak tengok replay live, boleh. Dan jika ada apa-apa soalan, sila kemukakan di bawah, ada comment box, sila catat pada comment box, kita boleh tanya di sana. Dan juga yang ingin berkongsi pengalaman daripada dengan kami dalam bidang digital, ya, dalam bidang digital, kami alu-alukan kedatangan anda. Sila teks kepada comment box kami jika anda nak share ataupun anda nak kongsikan pengalaman anda dalam digital, ya. Okey, seterusnya saya nak berikan sedikit teaser lah, sedikit berita, di mana esok kita akan ada satu lagi digital shock show di mana bagaimana media sosial dapat digunakan dalam bidang PDP, pengajaran dan pembelajaran. Okay, bagaimana media sosial boleh digunakan dalam PDP kita sebagai guru lah. Dan seterusnya kita ada lagi minggu depan kita ada lagi digital talk show yang lebih menarik dan dapat juga kita meningkatkan ilmu kita dalam bidang teknologi dan juga robotik. Dan sebelum saya tertinggal, kita ada training Scratch, okay, free training melalui YouTube channel ini pada 1 Mei pagi pukul 9. Kita ada live streaming, live tutorial untuk murid-murid untuk mendapatkan pengenalan untuk Scratch, ya. Okay, jangan melepaskan peluang ini, dan kita jumpa lagi dalam digital talk show yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak yang menonton, tolong share link ini kepada yang lain. Okay, sekian saja daripada saya, Digital Tech Educator. Nama saya Purshad Mohamad Sami. Terima kasih.